أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung bacaan hadis kita yang bertajuk dosa menyusahkan orang lain. Hadis pertama kita baca, An Abi Darda radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man dzakara ra'an bi syai'in laysa fihi liya'ibahu bihi habasahu Allah fi nari jahannam hatta ya'tiya binafadhi ma qala fihi. Rawah Tabrani. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberitahu sesuatu keburukan untuk memburuk-burukkan seseorang sedangkan keburukan itu tidak ada padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahannya dalam api neraka sehingga dia membuktikan keburukan itu. Bagaimana mungkin dia boleh membuktikannya? Hadis riwayat Tabrani. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberitahu sesuatu keburukan untuk memburuk-burukkan seseorang sedangkan keburukan itu tidak ada padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahannya dalam api neraka sehingga dia membuktikan keburukan itu. Yakni bagaimana mungkin dia boleh membuktikannya? Hadis riwayat Tabrani. Hadis seterusnya, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ansabakum hadhi laysa bisibabin ala ahad wa innama antum wuldu adam tafus sa'i lam tamla'uh laysa li ahadin fadlun illa bid-din aw amal salih hasbur rajul ay yakuna fahishan badhiyan bakhilan jabanan. Rawah Ahmad. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nasab-nasab kamu bukanlah perkara yang boleh dijadikan sebab untuk mencaci orang lain. Sesungguhnya kamu semua ialah anak-anak Adam alaihi salam. Perumpamaan kamu ialah seperti gantang yang kamu tidak boleh penuhkan, yakni tidak ada seorang pun daripada kamu yang sempurna. Setiap orang pasti ada apa-apa kekurangan. Seseorang tidak mempunyai kelebihan berbanding orang lain melainkan dengan agama ataupun amalan soleh. Cukuplah seseorang itu menjadi buruk dengan hanya bercakap kotor dan keji, bakhil dan penakut. Hadis Musnad Ahmad. Diulangi. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nasab-nasab kamu bukanlah perkara yang boleh dijadikan sebab untuk mencaci orang lain. Sesungguhnya kamu semua ialah anak-anak Adam alaihi salam. Perumpamaan kamu ialah seperti gantang yang kamu tidak boleh penuhkan, yakni tidak ada seorang pun daripada kamu yang sempurna. Setiap orang pasti ada apa-apa kekurangan. Seseorang tidak mempunyai kelebihan berbanding orang lain melainkan dengan agama ataupun amalan soleh. Cukuplah seseorang itu menjadi buruk
dengan hanya bercakap kotor dan keji, bakhil dan penakut. Hadis Musnad Ahmad. Hadis seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzana rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bi'sa ibnul 'ashirah aw bi'sa rajulul 'ashirah thumma qala i'dhanu lahu falamma dakhala alana lahu al-qaul faqalat Aisyah ya Rasulullah alanta lahu al-qaul wa qad qulta lahu ma qult qala inna syarran nas manzilah indallahi yaumal qiyamah man wada'a aw taraka an-nas li'itqa'il fuhshihi. Rawah Abu Daud. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang lelaki telah meminta izin untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, dia ialah orang yang jahat dalam kalangan kaumnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, benarkanlah dia masuk. Apabila lelaki itu masuk, baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan lelaki itu dengan lemah lembut. Setelah dia pergi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, Tuan telah bercakap dengannya dengan lemah lembut, sedangkan Tuan telah katakan sesuatu tentang orang itu, yakni bahawa dia ialah orang yang jahat dalam kalangan kaumnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah orang yang percakapannya yang keji, menyebabkan orang-orang lain tidak ingin bergaul dengannya untuk mengelakkan kekejiannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dia ulangi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang lelaki telah meminta izin untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, dia ialah orang yang jahat dalam kalangan kaumnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, benarkanlah dia masuk. Apabila lelaki itu masuk, baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan lelaki itu dengan lemah lembut. Setelah dia pergi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, Tuan telah bercakap dengannya dengan lemah lembut, sedangkan Tuan telah katakan sesuatu tentang orang itu, bahawa dia ialah orang yang jahat dalam kalangan kaumnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah orang yang percakapannya yang keji, menyebabkan orang-orang lain tidak ingin bergaul dengannya untuk mengelakkan kekejiannya. Hadis Abu Daud. Keterangan. Maksud kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan celaan terhadap lelaki yang datang itu ialah memberitahu keadaan sebenar untuk menyelamatkan orang ramai daripada tipu dayanya. Oleh itu, ia tidak termasuk dalam mengumpat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan lemah lembut dengan lelaki itu ialah untuk mengajar umat cara hendak bergaul dengan orang-orang seumpama itu. Perlakuan baginda sallallahu alaihi wasallam itu termasuk juga cara untuk mengislahkannya. Mazahirul haqq. Ada seterusnya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ghirrun karimun wal fajir khabbun laimun. Rawah Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin ialah orang yang lurus lagi jujur serta berbudi bahasa, sementara orang yang fasik ialah penipu lagi kurang ajar. Hadis Abu Daud. Diulangi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin ialah orang yang lurus lagi jujur serta berbudi bahasa, sementara orang yang fasik ialah penipu lagi kurang ajar. Hadis Abu Daud. Keterangan. Maksud hadis di atas ialah sifat orang mukmin bukannya licik dan bukan penipu. Oleh sebab keluhuran peribadinya, seseorang mukmin menjauhkan diri daripada menyusahkan orang lain dan daripada bersangka buruk terhadap mereka. Bertentangan dengan itu, seorang yang fasik memang tabiatnya suka menipu dan banyak tipu muslihat, serta kebiasaannya ialah menyebarkan fitnah dan maksiat. Terjemahan sunnah. Hadis akhir kita dengar insya-Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adzallahu azza wa jalla. Rawahu Tabrani. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyakiti mana-mana orang Islam, sebenarnya dia telah menyakiti saya. Dan sesiapa yang menyakiti saya, sebenarnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia telah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Hadis At-Tabrani. Diulangi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyakiti mana-mana orang Islam, sebenarnya dia telah menyakiti saya. Dan sesiapa yang menyakiti saya, sebenarnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia telah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Hadis At-Tabrani. Jadi alhamdulillah kita dah dengar beberapa hadis tentang berkaitan dengan dosa menyusahkan orang lain. Semoga Allah SWT lindung diri kita semua daripada melakukan kejahatan. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kita daya insyaAllah untuk kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan sunatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin.